Dalam video aku yang lepas, aku tengok ramai juga yang komen untuk aku ceritakan tentang sejarah penubuhan Taliban. So, aku nak story sikit lah kat korang. So, ceritanya bermula pada tahun 1979. Waktu ni Soviet decide untuk masuk ke dalam Afghanistan ni atas nama nak protect orang komunis. So, waktu ni ketua komunis adalah Hafizullah Amin. Yang predecessornya adalah Nur Muhammad Taraki. Nur Muhammad Taraki ni kemudiannya nanti dia dibunuh oleh Hafizullah Amin. Dan waktu ni Soviet anggap Hafizullah Amin ni adalah satu threat, satu ancaman kepada diorang. Dan nanti diorang akan bunuh Hafizullah Amin ni secara senyap dalam Operation Storm 333. Daripada tahun 1979 sampailah tahun 1989, waktu ni Soviet berkuasa ke atas Afghanistan, dan kita boleh nampak macam mana orang Afghanistan ni walaupun banyak factions tapi diorang bersatu atas nama Mujahidin. So waktu ni kita boleh tengok US dan juga China fund Afghanistan dari segi arms and weapons. Tapi satu nota penting yang kita kena tahu, US dan juga China tak pernah fund Afghanistan ni, tak kisahlah nanti Hizbi Islami ke Taliban ke maupun Mujahidin Group ni secara direct. Dia mesti akan melalui Pakistan. Dan benda ni nanti aku akan ceritakan kenapa lah. Kita tengok pada tahun 1989. Waktu ni Soviet dah mula berundur dan Mujahidin masih lagi bersatu untuk menentang anasir-anasir komunis. Pada tahun 1992, kita boleh tengok Burhanuddin Rabbani, pengasas kepada Jamiat Islami, dia telah menubuhkan satu Islamic State of Afghanistan. So waktu ni bangsa Pashtun tak puas hatilah. Ni adalah satu bangsa majoriti kat Afghanistan. Orang cakap kita ni paling ramai kat sini, tapi kenapa pula orang Tajik ni jadi presiden? So orang Pashtun ni bengang lah. Kan? So waktu ni diorang mula mencari-cari Gulbuddin Hekmatyar yang diorang harap selama ni hanya jadi Prime Minister waktu ni. So pada tahun 1994, waktu ni Mullah Omar atau nama sebenarnya adalah Muhammad Omar, dia telah mengasaskan satu gagasan baru yang dipanggil sebagai Taliban. So waktu ni kita kena tahu Taliban ni ideologinya berasal daripada satu sekolah madrasah dekat Pakistan, iaitu Darul Ulum Haqqaniyah. Dan ada lagi beberapa pelajar-pelajar lain yang bagi idea untuk menubuhkan Taliban ni, sehinggalah nanti diambil nama dalam bahasa Pashto, iaitu Taliban inilah yang bermaksud pelajar-pelajar. Ideologi Taliban ni bukan sahaja berasaskan daripada mazhab Hanafi, tetapi juga berkiblatkan kepada Pashtun Wali. Apa itu Pashtun Wali? Pashtun Wali ni adalah satu code of honors bagi orang Afghanistan. Dia ibarat kalau nak compare dengan Melayu Islam dalam Malaysia ni, dia macam Islam mengajar orang Islam ni untuk menghormati orang tua, tetapi adab ketimuran mengajar kita bila kita lalu depan orang tua, kita akan buat apa? Kita akan tunduk dan kita akan hulurkan tangan ke bawah sebagai tanda hormat. Begitu juga dengan kes Pashtun Wali ni. Tapi problem dia, bila Pashtun Wali ni diterapkan dalam law enforcement, so benda ni yang akan menjadikan Taliban Deobandi ni sebagai satu gagasan yang radikal. Dan pada tahun yang sama, 1996, waktu ni Taliban Deobandi menguasai Afghanistan secara de facto, iaitu sebanyak 85%, dan Northern Alliance, satu gagasan baru yang dibentuk oleh Burhanuddin Rabbani ni tadi, orang Tajik ni, dan diorang ni hanya memerintah sebanyak 15% sahaja dalam Afghanistan, iaitu di bahagian utara. So kita boleh tengok Taliban Deobandi ni dia mengasaskan satu Islamic Emirates of Afghanistan sampailah tahun 2001 apabila berlakunya peristiwa 9/11. Waktu ni kita tahu ada 3 kapal pejuang yang hancur atau ranapkan World Trade Center kat New York. Dan apa kata George W. Bush waktu ni? Taliban will pay the price. So sebab waktu ni US tuduh Taliban melindungi ketua Al-Qaeda, iaitu Osama bin Laden. Sehinggalah pada tahun 2003 the first democratic election berlaku ke Afghanistan, dan confirm lah of course orang yang bersekongkol dengan US, iaitu Hamid Karzai ni menjadi presiden Afghanistan waktu tu. Sampailah tahun 2009 Obama sekali lagi tambah 30,000 lagi US troops masuk ke dalam Afghanistan. Sehinggalah tahun 2014, waktu ni dah mula mimik-mimik nak withdrawal, nak keluarkan askar US ni daripada Afghanistan. So sebab apa sebenarnya semua benda ni berlaku?
bermula lagi daripada Soviet masuk Afghanistan. Sebenarnya Soviet, US dan juga China sebenarnya berperang untuk mendapatkan satu seaport yang sangat penting, iaitu Gwadar Seaport yang berada di Pakistan. Kita boleh tengok pada tahun 2015 apabila berlakunya tanda tangan di antara Pakistan dan juga China dalam satu tanda tangan yang diberi nama sebagai CPEC, China Pakistan Economic Corridor. So, Gwadar Seaport ni adalah satu titik tengah dekat Central Asia yang nanti akan menghubungkan Belt and Road, satu jalan perdagangan yang dicipta oleh China ni lah. Dan dunia, kita akan menyaksikan kurang daripada 10 tahun lagi China akan menjadi kuasa besar nombor 1 dunia. So, ada orang tanya aku lah, so Abang Naki, kita nak sokong ke tak ni Taliban ni? Kita boleh tengok macam mana dia mengawal atau membawa Neo Taliban ni sebagai satu organisasi yang lebih pragmatik, yang lebih terbuka, yang lebih diplomatik. Tapi itu yang dijanjikan dalam nak membawa pendirian ni. Sebenarnya tak semestinya kita tengok, bila kita tengok press conference kita terus sokong. Dan ada juga setengah pihak yang bila dengar sahaja negara Islam terus tolak, terus kata ini mesti negara teroris semua ni. So benda ni tak betul. Kita kena menilai, dia bukan sahaja sekadar nama, tapi kita kena tengok pada interpretationnya. Kita juga kena tengok macam mana implementation apa yang dicakapnya, adakah dia walk the talk ataupun tak. Sama juga dengan law enforcement, sama ada dia membawa keadilan ataupun kebenaran. Itu yang kita akan sokong. Kalau tak kisahlah apa sekalipun nama dia, kita takkan sokong, kita tak nak sokong lah. Sekian saja dahulu. Assalamualaikum.